بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Maka Allah Subhanahu wa taala masih lagi menghimpunkan kita berjalan di atas muka bumi ini, menunaikan nikmat daripada nikmat Allah, menyempurnakan rezeki daripada rezeki Allah. Kita suka ataupun tidak, kita nak ataupun tidak, sampai satu saat dan ketika kita akan melangkah keluar daripada kehidupan dunia ni, kita akan balik ke negeri akhirat. Masa tu, apa yang kita sayang, apa yang kita pertahankan, apa yang kita genggam, masa tu semua kita akan lepaskan. Itulah hari yang kita suka ataupun tidak, kita kena lepaskan apa yang kita peluk di saat dan ketika ni. Sebab tu orang yang merdeka ialah orang yang tidak menjadikan dunia ni maksud kehidupan dia, dan tidak menjadikan dunia ni terbelenggu untuk dia, sehingga kan dia tak mampu bergerak, berjalan menuju kepada keridaan Allah dan mencapai kebahagiaan negeri akhirat. Kalau kita lalu kubur, antara sunnah Nabi SAW nampak kubur dan bagi salam. Yang pertama sekali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita peringatkan diri kita, daripada Allah kita datang, pada Allah kita akan balik. Dan kita bagi salam pada ahli kubur, yang dulu mereka pun berjalan atas muka bumi ni macam kita, yang dulu mereka pun hidup, ada keluarga macam kita, yang dulu mereka pun bekerja, dapat gaji macam kita, yang dulu mereka pun menikmati makan minum macam kita. Tapi hari ni mereka kat bawah, kita kat sini, dan satu hari nanti kita pun akan kat bawah. Sebab tu Nabi ajar, nampak kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal qaumil muslimin wal mu'minin, inna insya'allah bikum lahikun, nas'alullahu lana walakum bi khair. Dan kita bagi salam kepada penghuni kubur, dan kita bagi tahu kepada mereka, inna insya'allah bikum lahikun, kita insya'allah akan, kami insya'allah akan menyusuri kalian, lepas ni kami pun akan bersama dalam tu. Nas'alullah lana walakum, kami minta kepada Allah untuk diri kami dan kalian khair, kebaikan. Dan inilah sebenarnya yang kita nak di dunia ni. Dan inilah yang diinginkan oleh junjungan besar kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala bagi tahun ni tahun yang sangat istimewa. Walaupun di atas bahu-bahu kita Allah pikulkan satu benda yang kita tak mau. Siapa nak COVID-19 ni? Siapa nak duduk dalam SOP macam ni? Dan kita kalau boleh nak sempurnakan sunnah sesempurna yang mungkin. Tapi inilah ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bagi beban pada kita.
Allah takkan membebani kita dengan apa-apa ujian melainkan yang kita mampu untuk tanggung. Allah tahu kita boleh. Zaman ni Allah bagi. Allah tak bagi masa zaman Nabi SAW. Allah tak bagi masa zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Allah tak bagi masa zaman Turki Uthmaniyah dulu. Tapi Allah bagi zaman ni dalam keadaan kita hidup di zaman ni. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Dan dalam pikulan ujian yang kita tanggung ni, Allah bentangkan dua jalan. Yang pertama jalan mengutip pahala, yang kedua jalan yang melanggar dalam keadaan dosa. Allah suruh kita pilih pahala ke dosa. Daripada ujian tu, apa yang kita nak sempurnakan? Ketaatan atau keingkaran? Inilah kehidupan yang akan berakhir, dan inilah pilihan. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyusuri sikit sirah Nabi SAW, bagaimana Nabi bergerak dalam medan dakwah untuk membuka belenggu ikatan jahiliah pada diri para sahabat, sehingga hati mereka ialah hati orang yang paling merdeka dalam dunia. Berapa ramai orang yang tersalah sangka dengan makna kemerdekaan, yang mereka kata merdeka ni bebas buat apa yang kita nak buat, and the free of speech, and bebas bercakap, bebas berfikir, the world without any boundaries, dunia tanpa apa-apa sempadan. Tak. Orang Islam tak kata ni merdeka. Orang Islam tak kata ni merdeka. Kemerdekaan bukan mentaati nafsu. Kemerdekaan ialah keluar daripada belenggu ketaatan nafsu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tolak apa yang nafsu dia nak, kerana dia bersandar, kerana dia nak menyempurnakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Benda ni bukan senang. Dan hakikat kemerdekaan yang sebenar bila? Bukan kat sini. Allah sebut beberapa kali dalam ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mesti mati. Thumma ilayna turja'un. Kemudian pada kami kalian semua akan balik. Allah ulang lagi sekali dalam ayat yang lain dengan kalimah yang sama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mesti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya setiap daripada amalan kamu, amalan kita semua, Allah akan sempurnakan pada hari kiamat nanti. Hari itu baru kita tahu siapa yang akan merdeka, siapa yang tak merdeka. Faman zuhziha 'anil nar. Allah kata siapa saja yang kami jauhkan dia daripada api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian kami masukkan dia ke dalam syurga, faqad faz. Maka inilah orang yang dah berjaya. Ini orang yang dah menang. Inilah orang merdeka. Hari itu tak ada lagi stres. Hari itu tak ada lagi lapar. Hari itu tak ada lagi sakit. Hari itu tak ada lagi pening. Hari itu tak ada lagi benda yang dia tak mau. Hari itu tak ada lagi benda yang dilarang. Hari itu tak ada benda lagi yang tak boleh. Hari itu semua benda yang diinginkan, yang diminta, yang diharap, semua Allah akan sempurnakan. Bila? Bukan sekarang. Dalam syurga nanti. Tak ada tua dalam syurga. Semua masuk syurga. Umur 33 tahun. Juldun, buldun. Tak ada janggut, tak ada bulu. Ketika tu rugi orang-orang yang duduk atas dunia bila Nabi SAW meletakkan satu sunnahnya baginda untuk ikut, dan simpan janggut sikit, dan simpan sunnah yang mana mati nanti sunnah ni akan bersama. Baju cabut, kepiah cabut, tak ada orang cabut janggut. Tuan-tuan, simpan janggut, simpan janggut. Ini bukan sunnah kecil, ini sunnah besar. Ya Ustaz, selerak je kot. Kalau simpan, aduh, nampak serabut. Kita nampak serabut mungkin kita rasa, tapi inilah kebanggaan Nabi SAW. Dekat dalam syurga tak ada lagi lah. Aduh, ruginya lah atas dunia tak simpan janggut. Dalam syurga tak ada janggut. Dalam syurga tak ada bulu.
Syurga jambu. Minta maaf bahasa zaman sekarang. Dalam syurga ni jambu. Dan siapa yang tak ada, tak tumbuh lah buat macam mana. Rezeki lah. Dekat akhirat nanti, kita semua tak ada. Janggut ni tak ada. Peluh tak ada. Busuk tak ada. Berak tak ada. Kencing tak ada. Rugilah orang yang berak dan kencing tak ikut sunnah Nabi SAW. Rugilah orang yang makan atas dunia tak ikut sunnah Nabi SAW. Kerana dekat syurga nanti makan tanpa ada kenyang. Makanlah sampai bila-bila pun. Dan teruskan makan. Tak akan cirik-birik dalam syurga nanti. Tuan-tuan, baca cerita tentang syurga, dengar ayat-ayat tentang syurga, dan tak sabar kita nak masuk syurga. Kerana itulah hakikat kemerdekaan yang sebenar. Itulah tempat yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, yang mana telah disembunyikan daripada pandangan mata kita. Allah sebut apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Yani untuk orang-orang yang malam-malam mereka menjauhkan lambung tempat tidur mereka. Kerana apa? Kerana mereka bangun, mereka dalam keadaan ketakutan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa menangis-nangis. Untuk mereka ni Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kerana balasan apa yang mereka buat di dunia ni, kami sembunyikan kesedapan negeri akhirat untuk mereka. Allah sebutlah ayat tadi, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah dunia ni, kesenangan yang kamu rasa, semua tipu, kata Allah. Orang yang rasa dia dah merdeka dan buat apa saja atas dunia, hakikatnya orang ni sedang terbelenggu dengan satu kejahiliahan, satu kejahilan. Kerana orang yang merdeka atas dunia, disebut oleh Syekhul Islam, aku takut orang yang atas dunia ni tak dapat syurga, dan akhirat nanti pun dia tak dapat syurga. Apa makna kalam ni? Aku takut orang yang atas dunia ni tak dapat syurga, dengan akhirat nanti pun dia tak dapat syurga. Maknanya kat atas dunia ni pun tak pernah redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerja komplain dia apa yang Allah bagi kat dia. Dia tak bahagia atas dunia. Kata Syekhul Islam, takut-takut orang yang atas dunia ni tak bahagia, kat akhirat nanti pun Allah takkan bagi bahagia kat dia. Dan akhirat nanti derita dengan penuh penderitaan yang lebih teruk. Tuan-tuan, bahagia ni Allah punya. Orang yang melapangkan dada dia, hanya bersandar kepada Allah, menginginkan redha Allah, orang ni lah orang yang paling merdeka sekali. Sebab tu kalam ulama, Allah Subhanahu wa taala tak perlu kurangkan harta orang kaya untuk merungsingkan dia. Allah tak perlu tambahkan harta orang miskin untuk bahagiakan dia. Kerana bahagia hakikat milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bahagia. Walaupun diuji dengan sepenuh kesusahan. Dakwah Nabi di kota Mekah 13 tahun. Dan diuji dengan penghinaan, diuji dengan cacian. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling baik akhlak dia. Kerana agama yang dibawa. Kerana inilah modul perjalanan siapa-siapa yang nak buat agama. Siapa-siapa jadi da'i, inilah jalan yang kena tempuh. Hijrah bukan benda kecil. Hijrah benda yang sangat besar. Bukan Nabi kita saja diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Bahkan Nabi-Nabi yang terdahulu juga berhijrah. Allah perintahkan mereka untuk tinggalkan tempat mereka. Allah perintah, bukan mereka dihalau. Termasuklah Fir'aun. Bukan dia halau Nabi Musa, bukan dia kejar, tapi Allah yang beritahu Nabi Musa, fa'asri bi'ibadi layla, berjalanlah bersama dengan hamba-Ku pada malam hari, wahai Musa. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un, kamu akan dikejar, kamu akan dikejar. Dan Nabi Musa AS siapkan dia punya umat dia untuk berhijrah pada waktu malam hari, dan dikejar oleh Fir'aun la'natullah alaih. Nabi Musa AS cerita, Allah cerita dan merakamkan ayat Nabi Musa dalam surah As-Saff. Nabi Musa sebut, wa idh qala Musa liqaumih ya qaumi lima tu'dhunani wa qad antum ta'lamun. Wahai umat aku, Nabi Musa kata, wahai umat aku, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ. Kenapa kalian susahkan aku? Kenapa kalian sakitkan aku? Sedangkan kalian tahu setiap Nabi disakitkan oleh umat. Kita, Nabi kita dah tak ada, Nabi kita dah wafat, Nabi kita dah tinggalkan kita lebih 1400 tahun yang lepas. Tapi sampai hari ini umat ni lukakan hati Nabi SAW.
dengan tinggalkan salat, dengan tinggalkan sunnah Nabi, dengan tak pedulikan agama, dengan biarkan keadaan agama dimain-mainkan. Hari ni umat ni tanpa sedar dia sedang melukakan hati Nabi SAW. Kalau Nabi hidup lagi duduk dengan kita, Nabi tengok keadaan umat ni, berapa ramai orang di kampung kita, berapa ramai orang yang di tempat kita. Kita kena fikir risau macam mana mereka semua dapat datang pada perintah Allah dengan perintah yang sempurna. Yang lelaki akil baligh di tempat kita, macam mana mereka semua dapat datang solat berjamaah dekat masjid. Macam mana wanita-wanita dekat tempat kita, satu orang pun tak keluar melainkan dengan menutup aurat dengan sempurna. Tak ada anak-anak yang menderhakai mak ayah. Ini kita nak fikir macam mana tempat kita hidup dengan perkara-perkara ni. Kerana apa? Nabi SAW mengusahakan perkara ni dalam Arab Jahiliyah, dalam musyrikin Quraisy. Nabi mengusahakan perkara-perkara ni. Nabi Musa AS beritahu pada kaum dia, qad ta'lamun, sedangkan kalian telah mengetahui. Apa dia? Inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ni kan Rasul yang diutuskan ke atas kalian. Tetapi mereka masih menolak Nabi Musa AS. Sebahagian beriman dan sebahagian tolak. Allah beritahu, yang menolak Nabi Musa bukan mereka yang berpaling, tapi kami yang palingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah kata kami takkan bagi hidayah pada golongan-golongan yang fasik, yang sibuk dengan maksiat dalam keadaan dia tahu kemaksiatan yang dia buat. Nabi Musa selesai kerja dakwah dia. Datang zaman Nabi Isa AS. Perkara yang sama Nabi Isa kata pada kaum dia, Inni Rasulullah ilaikum, aku Rasul yang Allah utuskan ke atas kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku datang, kata Nabi Isa, bukan bawa agama baru. Aku datang ke atas kalian, kepada kalian, membenarkan kitab yang terdahulu sebelum daripada kalian, daripada kitab Taurat yang dihantar, yang diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Musa. Aku cuma sambung risalah kenabian. Mubashiran bi rasul, dan kata Nabi Isa, aku bawa juga kepada kalian satu khabar gembira tentang satu orang Rasul. Ya'ti min ba'di, Rasulnya akan datang setelah daripada aku. Ismuhu Ahmad, nama Rasul ni Ahmad. Nabi Isa AS memperkenalkan Nabi kita SAW kepada umat dia. Umat Nabi Isa, Bani Israel, mengenal Nabi kita SAW. Berapa ramai umat ni yang tak kenal Nabi? Berapa ramai anak-anak muda kita yang kenal artis-artis? Dan hari ni meninggal satu orang pelakon Hollywood. Tuan-tuan tahu tak tahu? Kata pelakon Hollywood, cerita Avenger apa, Wakanda apa nama tu? Apa, Black Panther. Hak warna hitam tu pakai duri-duri. Elok Allah cipta jadi orang, dia nak jadi binatang. Minta maaf kan. Dan pakai Black Panther, meninggal. Ramai orang Islam sendiri. Rest in peace, rest in peace. Kita tahu dengan jelas satu orang yang mati tanpa kalimah la ilaha illallah, macam mana dia nak peace, macam mana dia nak bahagia dalam kubur dia. Bukan kata di mahsyar, di kubur lagi dia akan teruk lah. Kalau kita nak ucap dengan orang bukan Islam rest in peace dalam kematian dia, hari ni kita kena usaha agama untuk dia. Hari ni kita kena sibuk doakan mereka. Hari ni kita kena tunjuk akhlak di depan mereka, supaya mereka nampak agama inilah agama yang sebenar. Inilah kehidupan yang diinginkan oleh Allah. Inilah jalan yang ditunjukkan daripada jalan kebenaran. Baru dia mati dengan Islam, baru boleh kita kata rest in peace. Tapi kalau dia mati tanpa iman, peace tu kat mana? Bahagia tu kat mana? Tenang tu kat mana? Tak ada ketenangan dalam kubur untuk orang yang meninggalkan dunia tanpa ketaatan, tanpa pengabdian, tanpa pengakuan terhadap kebesaran Allah, meyakini kewujudan Allah, meyakini ketaatan kepada segala perintah Allah. Mana ada bahagia tanpa perkara-perkara ni? Sebab tu Nabi berteguh lumus. Nabi Isa beritahu dekat kaum dia, falamma ja'ahum bil bayinat, dan Nabi Muhammad ni akan datangkan kepada mereka penjelasan-penjelasan tentang kebenaran agama ni, tentang Islam ni. Tapi apa yang mereka kata kat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Qalu hadza sihrun mubin. Ini semua sihir.
Ini semua sihir. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan buat umrah, tuan-tuan mas'a tu, sa'i, tuan-tuan buat di Bukit Safa, tapi tak nampak belakang Bukit Safa. Tuan-tuan lalu ikut celah-celah lorong pada Ajiat. Tuan-tuan nampak Istana Singgah sekarang ni. Dulu nampak lagi bukit dia, tapi sekarang mereka dah palam habis, dah simen. Atas tu ada istana. Dulu itu adalah sampai kiamat itu adalah bukit. Bahkan riwayat menyatakan bahawa atas dunia ni, bukit pertama yang Allah ciptakan itulah bukit dah, di kota Mekah. Nama bukit tu Jabal Abi Qubais. Bukit Abi Qubais. Bukit itu menyaksikan pelbagai peristiwa sepanjang penciptaan manusia atas muka bumi. Tuan-tuan, Nabi pernah naik atas bukit Abi Qubais, dicabar oleh musyrikin. Kalaulah kamu Nabi, maka tunjukkan kepada kami apa bukti kenabian kamu, kerana setiap Nabi ada mukjizat. Tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik atas Jabal Abi Qubais. Apa yang Nabi buat? Nabi belah bulan. Mukjizat Nabi-Nabi yang terdahulu semua terdarat. Mukjizat Nabi-Nabi yang terdahulu, seluruh Nabi yang terdahulu, mukjizat mereka atas muka bumi. Satu-satunya Nabi yang Allah bagi mukjizat luar pada muka bumi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita belah bulan. Mereka beriman ke tak? Mereka kata sihir. Mereka kata sihir. Sampai hari ni saya minta maaf, orang kita pun tak suka main sihir-sihir. Kalau benar kita dah merdeka, berapa tahun dah merdeka kita? 1957, hari ni dah 2020. Dah berapa puluh tahun dah merdeka, tak ada nak kira. Tuan-tuan, kalau kita betul dah merdeka, benda tak ada hang kita. Benda-benda sihir, santau, tak ada dah hang kita. Tapi ada lagi. Benda ni bukan bermula baru. Allah sebut dalam Quran, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Mereka bacakan apa yang dibaca ketika zamannya Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. Sulaiman tak kafir, kata Allah. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Tapi yang kafir tu syaitan yang hidup zaman. Dan Allah cerita, يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ. Dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala turunkan dua malaikat mengajarkan sihir. Unzila 'ala al-malakain bi Babil Harut wa Marut. Di satu sebuah negara yang nama negara tu Babil, dan malaikat tu nama dia Harut Marut. Babel kat mana? Babel disebutkan bahawa negara pertama dalam dunia, tamadun pertama dalam dunia sebelum ada tamadun-tamadun lain. Tamadun yang ada ialah Babylon, di mana? Iraq. Di situlah tamadun pertama dunia, dan di situlah permulaan sihir pertama dunia. Sihir tentang apa? Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ini dia sihir pertama. Sampai hari ni orang Melayu duk pakai. Sihir apa? Memecahkan suami isteri. Sihir pemisah suami isteri. Cemburu, tak puas hati, cari bomoh, pisah, bagi buat lepas bercerai. Sihir ni diajar oleh dua malaikat. Dan malaikat ni bila dia datangi oleh manusia, tuan-tuan, ini cerita yang Allah sebut dalam Quran. Ini cerita Allah sebut dalam Quran. Dua malaikat ni kata apa? Kalian nak belajar sihir pada kami? Nahnu fitnatun fala takfur. Malaikat itu bagi amaran, nak belajar pada kami sihir ni. Nahnu fitnah, kami ni ujian. Kami ni ujian. Sihir yang kamu nak belajar tu, sikit pun takkan bagi manfaat. Sikit pun tak bagi manfaat. Yang ada adalah mudarat sepenuhnya. Kami adalah ujian, kata malaikat-malaikat. Dia kata Harut Marut, kami ujian. Fala takfur, jangan kufur. Maka dipelajari juga sihir oleh manusia. Sampai hari ini diamalkan. Dan kalaulah masih lagi diamalkan benda-benda yang dulunya masuk dalam hati manusia, yang terkekang, yang terikat dengan dunia, yang terikat dengan keinginan nafsu, makna dia kita belum merdeka lagi. Kita belum merdeka lagi. Orang yang merdeka, kita tengok perjalanan Nabi SAW. Nabi buat dakwah pada tanggal 26 Safar
Kita sambut awal Muharram. Dalam awal Muharram kita setiap tahun yang dulu-dulu tuan-tuan, tahun-tahun yang lama, kita sekarang ni dah kurang dengar. Tuan-tuan ingat lagi tak lagu setiap kali masuk je Muharram? 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Makkah ke kota Madinah, atas keyakinan dan iman yang teguh. Kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu mari semua kita sambut ma'al hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Ini makna hijrah. 4 perkara ni kalau ada, kita ialah orang yang sedang berhijrah. Untuk apa? Untuk merdekakan nafsu kita daripada cengkaman dunia. Tuan-tuan, 26 hari bulan Safar, bukan 1 Muharram. Nabi SAW ni tuan-tuan, ketika mana 10 Zulhijjah tahun 13 kenabian, Nabi didatangi oleh segerombolan manusia daripada Yathrib. Lebih kurang 70 orang lelaki, 4 orang perempuan, datang menunaikan haji yang dipenuhi dengan kesyirikan. Tapi makna utama mereka ialah untuk bertemu dengan Nabi kita SAW. Maka berlakulah satu bay'ah di lembah Aqabah buat kali kedua untuk mereka. Kali pertama dah mereka datang tahun sebelum tu, hanya 14 orang saja. Dan Nabi hantar bersama dengan mereka pulang ialah Sayyidina Mus'ab bin Umair, satu orang sahabat muda, untuk buat dakwah. Tuan-tuan, dahsyatnya Mus'ab bin Umair buat dakwah. Bukan macam kita, bukan minta maaf, bukan macam saya hari ni. Mus'ab bin Umair dihantar tour kota Madinah sebelum Nabi sampai. Sebelum Nabi sampai, Nabi hantar Sayyidina Mus'ab bin Umair buat dakwah. Sayyidina Mus'ab bin Umair sampai di kota Madinah, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi umrah, ziarah Madinah, kita masuk ziarah Nabi kan, di Babus Salam tu, di pintu Babus Salam, kita keluar kat pintu Babul Baqi'. Kenapa keluar pintu tu nama Babul Baqi'? Sebab bila keluar pintu tu, terus nampak kubur Baqi' depan. Yang lelaki boleh masuk, yang perempuan tak boleh masuk. Ibu-ibu kalau pergi Madinah, kita minta maaf, ibu-ibu tak boleh masuk. Ibu-ibu jangan down, jangan stres. Jalan tepi, ada lorong dekat belah tepi Baqi' tu, jalan yang menyusur tepi. Ibu-ibu akan sampai ke satu tempat yang ada lubang-lubang. Ibu-ibu boleh tengok suasana jalan Jannatul Baqi' di tepi tu. Boleh nampak makam Sayyidina Uthman, boleh nampak makam Abu Sa'id Al-Khudri, Halimatun Sa'adiyah. Tapi kena ada mutawihat tahulah awak, sebab tak ada batu nisan yang bertulis nama ni makam siapa, memang tak ada. Kalau tuan-tuan masuk sendiri, ayah-ayah semua masuk sendiri dalam Jannatul Baqi', memang masuk melengung saja. Orang Kedah kata melengung saja. Batu sama. Allah kata sama kubur ni, letak batu batu yang ada 2 biji, kubur yang ada 2 batu, itu kubur muslimat. Kubur yang ada 1 batu, itu muslimin. Itu beza kubur muslimat, muslimin. Dan yang ada petak tu, dia ada sikit petak. Dulu dibina kubur di atas kubur para sahabat. Tapi bila Saudi ambil alih, minta maaf, Wahabi pegang, mereka telah hancurkan kubur-kubur ni. Kononnya pemurnian akidah. Ini bukan pemurnian akidah, ini pembunuhan cinta. Ini pembunuhan cinta. Sebab apa? Lepas tu masuk dah tak kenal dah mana kubur sahabat. Dah tak tahu dah mana kubur Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dah tak tahu dah mana kubur Ummahatul Mukminin Azwajum Mutahharah. Dah tak tahu dah mana kubur Sayyidina Abu Sufyan. Dah tak tahu dah mana kubur Imam Malik bin Anas, Imam Nafi'. Sebab tak ada tanda. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah semua kalau pergi nanti alert masuk. Sebelum tu boleh mengaji sikit berkenaan dengan mapping perkuburan Jannatul Baqi'. Ulama kita, alhamdulillah, ulama kita alert benda-benda akhir zaman ni. Maka mereka telah buat kitab, dalam kitab tu ada mapping di mana kubur Sayyidatuna Fatimah Zahra, kubur anak-anak Nabi, kubur isteri-isteri Nabi. Mereka dah buat. Jadi mengaji sikit lah bab tu.
sebelum pergi umrah, supaya masuk Jannatul Baqi' kita tahu nak doa ni kubur siapa, kubur siapa, kubur siapa. Saya nak cerita daripada Jannatul Baqi' lagi, ayah-ayah masuk terus ke belakang, tengok dekat lubang belakang tu ada jalan raya. Seberang jalan raya tu dia ada rumpunan pokok kurma. Di situ dulu ada bekas rumah Sayyidina As'ad bin Zirarah radhiyallahu taala anhu. As'ad bin Zirarah ialah sahabat Ansar yang mempersiapkan rumah dia untuk Mus'ab bin Umair tinggal dan buat dakwah di seluruh kota Mekah. Mus'ab bin Umair dakwah yang cukup hebat. Kadang-kadang saya minta maaf, saya sendiri penceramah, kadang-kadang dia main bagi ceramah, dia cerita diri dia, kadang banyak ada cerita Nabi. Saya cerita saya dulu, Mus'ab bin Umair tak pernah cerita tentang diri dia. Mus'ab bin Umair sampai ke kota Madinah diutus oleh Nabi yang dia cerita dua perkara, Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul dan negeri akhirat. Sehingga kan penduduk kota Madinah dipenuhi dengan kerinduan untuk tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ketika musim haji tahun ke-13 kenabian, 70 orang berangkat daripada Yazrib menuju ke Mekah untuk tunaikan haji, tapi hakikatnya mereka nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bai'atul Aqabah berlaku dengan perjanjian yang ketat. Mereka menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nyawa mereka untuk mengetuai mereka di Madinah. Kota Yathrib teruk ketika tu. Dua kabilah yang besar, Aus, Khazraj, bergaduh 120 tahun tanpa sebab. Cucu bergaduh sebab tok bergaduh, tak tahu kenapa tok bergaduh. Cucu sama bergaduh. Macam tu keadaan Aus dan Khazraj. Mereka tak tahu macam nak selesaikan masalah ni. Apabila mereka mendengar berkenaan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam Madinah ketika itu ada pula orang-orang Yahudi yang sedang menantikan Nabi akhir zaman. Antara dia Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat Nabi, ini berbangsa Yahudi, ini pendeta Yahudi, ini khatam Injil dan Taurat. Dia tahu keluarga Nabi, dia tahu sifat Nabi, dia tahu muka Nabi, dia tahu keadaan Nabi. Dia tunggu Nabi dalam Madinah, dia tunggu kehadiran Nabi. Tuan-tuan, sebab tu orang-orang Yathrib kata tak ada jalan lain dah untuk kita bersatu, untuk kita selesai masalah ni, melainkan bawa lelaki ni. Setelah perjanjian Aqabah, masa tu Zulhijjah, Nabi bermimpi berhijrah ke kota Madinah. Diceritakan oleh Sayyid Al-Imam Bukhari, Nabi ceritakan mimpi ni kepada para sahabat. Tuan-tuan, mimpi ni, kata Al-Imam Ibn Sirin, satu orang tabi'in yang hidup sezaman dengan Imam Hasan Al-Basri, satu orang fuqaha yang cukup terkenal, imam yang pakar ilmu takwil mimpi. Kata Al-Imam Ibn Sirin, mimpi ada 3 jenis. Yang pertama, mimpi kerana gangguan syaitan. Ini mimpi yang bahaya juga. Dan mimpi minum susukan baby. Ini mimpi-mimpi yang kadang-kadang sebab sihir. Ada juga mimpi bukan sebab sihir pun. Dan keadaan tidur tak wuduk segala sebagainya. Dia mimpi benda yang bangun terkejut berpeluh-peluh. Nabi ajar mimpi macam ni bangun ta'awuz. Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ludah, isyarat ludah, bukan ludah, isyarat ludah belah kiri. Kalau ludah, bini kat sebelah, bini bangkit ludah balik muka kita. Hak tu lagi rasa, hak tu betul-betul rasa syaitan tu. Tuan-tuan, ini mimpi yang pertama, mimpi gangguan syaitan. Mimpi yang kedua, kata Imam Ibn Sirin, mimpi yang benar. Mimpi yang benar kan ada banyak jenis. Yang pertama, itu wahyu daripada Allah. Yang kedua, mimpinya para ulama, para wali Allah di atas satu alamat-alamat tertentu. Kemudian mimpi bertemu Rasulullah, ni mimpi yang benar. Kemudian mimpi dalam keadaan kita beristiqarah, dan ini mimpi-mimpi yang benar. Kadang-kadang mimpi ni Allah bagi juga kepada pendosa. Sebab mimpi tadi dia telah berubah dan berhijrah. Ini mimpi yang benar. Mimpi yang ketiga, mimpi asbab daripada jasad kita. Kerana apa? Kerana reaksi badan kita. Contoh, kejap lagi habis berceramah, habis pada kuliah, singgah kat warung, minum kopi. Sembang seronok sangat, kopi pun habis, tambah pula lemon. Minum lemon, sembang lagi tak habis lagi, rasa remang dah bulu sebab apa, ayak manis sangat. Order pula ais kosong.
Air kosong tak rasa brain freeze. Order air suam pula. Lepas sembang habis nak balik pukul 3 pagi dah. Dah tak tidur pun tak lagi 3 pagi ni. Sembang seronok sangat. Balik rumah, isteri sambut, isteri solehah, bancuh pula Nescafe. Lepas tu sambil duduk buka Netflix tertidur. Tertidur tak pi tandas dia kena 5 cawan air. Ini datang mimpi yang lebih bahaya pada mimpi syaitan tadi. Mimpi apa? Mimpi dia bangun pi jamban. Mimpi ni cukup bahaya. Mimpi tu dia macam mangkit pergi tandas. Dia berjalan pergi tandas. Lepas tu dia baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca doa siap. Buka lampu, masuk kaki kiri, pakai selipar, tutup kepala. Semua sunnah-sunnah yang Nabi ajar semua dia buat dalam mimpi tu. Buka seluar, duduk-duduk, dia kencing. Lencun tilam. Ini ngompol kita panggil. Dan ini disebabkan oleh jasad kita, badan kita pun dikencing penuh, dia nak buat keluar air tu. Tapi mimpi Nabi SAW ini mimpi benar. Nabi bermimpi ke Yathrib. Nabi ceritakan dekat para sahabat. Para sahabat dengar saja mimpi ni, mereka terus bersiapkan kenderaan mereka bergerak ke Yathrib. 1 Muharram ialah tanggal hari bulan sahabat pertama yang keluar berhijrah. Nabi tak keluar lagi. Sahabat pertama keluar berhijrah nama dia Sayyidina Abu Salamah. Bukan dia seorang, siapkan anak isteri dia, siapkan anak dia, siapkan isteri dia, Ummu Salamah, anak dia Salamah, anak berumur 2 tahun. Hijrah bukannya pakai Velfire, pakai kereta Wish, pakai Alphard, tak. Mereka merentasi padang pasir, perjalanan 470 km lebih kurang. Ribut pasir, tak ada RNR. Mereka sekeluarga, anak 2 tahun. Kalau agak-agak kita lah nak hijrah ke macam tu. Nak PKL, naik Grab pun kita tak mau. Naik bas pula tak ada kereta. Naik motor, ya Allah. Tuan-tuan, mereka tak ada kenderaan-kenderaan tu. Mereka ada cuma kenderaan iman. Mereka ada kenderaan cinta. Mereka ada kenderaan pengorbanan. Mereka nak menyempurnakan hakikat pengabdian kepada Allah dalam ketaatan kepada Nabi SAW. Mereka keluar untuk berhijrah sampai di sempadan kota Mekah. Keluarga mereka ditahan oleh keluarga Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Keluarga Ummu Salamah kata, wahai Abu Salamah, Ummu Salamah ialah anak kami. Kalau kamu nak keluar, kamu keluar, tinggalkan dia. Tuan-tuan punya yakin Ummu Salamah kata, wahai suami, aku pergi, nanti kita jumpa sana. Berpisahlah suami, isteri dan anak dia. Abu Salamah telah bergerak berhijrah seorang-seorang. Ummu Salamah dibawa balik oleh keluarga dia. Tak lama datang keluarga Abu Salamah ke baby ni. Umur 2, disatukan balik Ummu Salamah dan anak perempuan ni, anak dia, untuk kota Madinah. Dia berhijrah. Maka bergeraklah kalau daripada Madinah miqat di Bir Ali. Lepas tu 2 hari lepas tu Mutawiyah bawa pula pergi Ja'aranah. Lepas tu pergi Hudaybiyah. Ni semua tempat miqat. Lepas tu Mutawiyah kata, tuan-tuan, kalau nak buat umrah lagi lepas ni, tuan-tuan pergi sendiri. Mutawiyah pun dah tak larat. Ambil taksi depan hotel 20 rial, tuan-tuan pergi ke Tan'im, miqat, salat sunat kat sana, bermiqat di sana. Maka baliklah ke Kaabah untuk sempurnakan ibadah umrah. Tan'im lebih kurang 6 km daripada Kaabah, lebih kurang 6 jam. Daripada sepatutnya membicarakan, bermesyuarah tentang membangunkan Mekah, sekarang ni Dar An-Nadwah kerap kali membicarakan macam mana nak menghancurkan Rasulullah. Dar An-Nadwah membicarakan, bermesyuarat macam mana nak musnahkan Islam. Sedangkan Dar An-Nadwah dulunya di